Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa Rabbi sirna ilma wa rajahna rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ini kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, satu bulan yang dimuliakan Allah, salah satu daripada bulan haram, iaitu bulan Rajab, telah pun meninggalkan kita dengan kita mengenangkan satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah peristiwa Isra wal Mi'raj, memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mempersilakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara terus, dan menggambarkan betapa rapatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa akrabnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengundang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita juga boleh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah di hari akhirat, ketika mana kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Waktu itu orang yang beriman dan beramal soleh dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala seperti apabila matahari yang keluar pada tengah hari kemudian tidak dilindungi oleh sebarang awan. Begitu juga bulan purnama, bulan 15 yang keluar pada malam hari yang tidak dilindungi walaupun sedikit awan. Maknanya apa? Maknanya wajib, jelas untuk kita boleh melihat zat Allah di hari akhirat, walaupun kita tidak seumpama Nabi Rasulullah SAW yang boleh melihat zat Allah ketika mana Rasulullah masih lagi hidup. Dengan syarat muslimin muslimat rahimakumullah, kita kena cari jalan
untuk di atas muka dunia melakukan satu benda yang apa juga yang boleh mendatangkan Allah dekat dengan kita, maka jangan sekali-kali kita mempersiakan amalan tersebut. Dan di atas muka dunia ini juga kita kena ambil kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan seikhlas hati kita, supaya kita juga menjadi di kalangan umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan kita mungkin meninggalkan masa Allahumma shalli ala Muhammad hampir sebulan pun tak sampai. Akan masuk satu bulan yang membawa rahmat Allah, keampunan Allah, dan akhirnya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, iaitulah bulan Ramadan al-Mubarak. Doalah pada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk sampai kepada Ramadan, sebab ramai di kalangan kita yang sampai pada Ramadan tetapi dia tidak diberikan kesihatan. Ada orang yang dia sampai pada Ramadan dan dia memang dapat sihat tersebut, tetapi dia tidak pula dapat kekuatan untuk menterjemahkan Ramadan sebagai madrasah macam mana nak didik orang tu jadi takwa kepada Allah. Jadi kita minta pada Allah bukan hanya sekadar sampai kepada Ramadan, malah kita juga dapat manfaat Ramadan itu sebaik mungkin, sehinggalah kita keluar daripada Ramadan nanti menjadi hamba yang benar-benar diasuh dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, sedar tak sedar bulan Syaban dah lalu. Bulan Rejab dah pun berlalu. Sebab tu kita tentukan doa, Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Muslimin muslimat rahimakumullah, intro panjang-panjang tu tak boleh sebab nak baca kitab pula. Maksud intro tu tak bisa ngaji, dah main bulan sekali. Jadi jangan intro lama sangat. Agak-agak boleh faham intro tu nak agak apa. Intro tu nak agak supaya jangan membazirkan masa. Sebab masa ni bukan milik kita. Sesaat di hadapan itu mungkin milik Allah, yang akan memerintahkan Israel alaihissalam untuk cabut nyawa kita, untuk pisahkan kita daripada dunia dan memisahkan kita daripada melakukan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, tahniah yang main pada malam ni sebab menggunakan masa yang ada pada masa ni dengan sebaik mungkin. Duduk dalam taman-taman syurga, duduk dengan malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berbalik kepada kitab kita, iaitu Alam Barzakh, sampai pada muka surat 70. Awak betul ke 70? 71? 70. Baiklah, tidak tanda. Okay. Malam saya mengajak di Surau Al-Ikhlas, Kampung Baru, Pulau Melaka. Tanda saya tiubuh ke depan. Macam kita ada kereta sebarang kat mereka. Naik kereta, tiba-tiba orang beri depan. Kita beri kejuk, kitab melorot jatuh di bawah. Tanda pun keluar habis. Bila tanda keluar habis, kita main bubuh je lah. Bila ni bawa kereta, jangan ikut dekat orang ni. Tapi kita kalut, mereka buat macam tak ada apa, relax bawa kereta. Macam siput. Kalau boleh nak turun, tolak. Bukan tolak bagi laju, tolak ke mana-mana senang. Muslimin muslimat rahimahumullah. Kadang-kadang kereta tu bukan kereta lama, kereta baru. Honda Accord, Honda City, kereta elok-elok. Tapi dia bawa slow lah. Yang kita ni kerja dah ni. Kadang-kadang si benda tak bagi masuk terus. Kata. Dengan zaman dah. Tu lepas ni nak kena buat heli pula. Sebab tidak berlaku jam. Main parking ke mana-mana. Surau yang ada parking heli baru pergi. Tak ada.
Lepas ni tengoklah kadang-kadang banyak kopi aku beli heli biji. Satu tak kalut dengan orang, satu lagi boleh main cepat. Muslimat rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-11. Iblis yang syaitan memberi khayalan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipuan belaka. Allah sebut dalam Quran, jangan percaya sangat dengan syaitan laknatullah. Syaitan ni dia banyak tipu daya. Dia harapkan kita relax dulu, cool down dulu. Yang kalau nak pergi surau ni pasal apa? Bukan hampa orang saja tak pergi, ramai lagi Taman Langkawi ni tak pergi surau. Yang tu kalau nak pergi sangat tu pasal apa? Yang pergi tu bukan lagu hang. Yang pergi tu semua penyakit dah. Yang pergi tu semua tua-tua belakang dah. Hang tu muda lagi. Tengok, ni syaitan punya kerja. Dia kata apa dia? Dia memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong. Dia buat kita ni hayal dengan dunia. Dia buat kita ni hayal dengan rasa muda. Dia buat kita ni hayal dengan rasa cantik, rasa segak. Dia buat kita ni hayal dengan harta yang banyak sampai kita jadi kedekut dengan harta. Tak pernah belah kesian tengok orang susah. Tak pernah belah kesian tengok orang ditimpa musibah. Ni syaitan. Muslimin muslimat rahimahumullah. Yang ke-12, syaitan senang menimbulkan pertikaian, pertengkaran, permusuhan, dendam, kesumat dan kebencian sesama manusia. Ini kerja syaitan. Alhamdulillah. Moga-moga kita jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Yang ramai di kalangan kita hari ini, masing-masing berdebat antara satu sama lain. Masing-masing nak tunjuk pandai. Dia lebih pandai dan sebagainya, sampai menimbulkan perpecahan, sampai menimbulkan dendam kesumat. Bila ada juga kadang-kadang adik-beradik tak puas hati dengan harta, sampai menimbulkan dendam kesumat. Musim kenuri banyak, adik dia buat kenuri, azam tak pergi makan kenuri. Ini berlaku akhir zaman. Siapa punya angkara? Syaitan. Syaitan berjaya dengan satu-satu isu tu kita bertengkar sampai keluar orang-orang jahat. Sedangkan kita bukan teragi terang mana. Syaitan berjaya dengan satu-satu isu yang kita keluar ni, dia bertengkar tu sampai nak tengok muka pun tak nak. Jadi bergaduh dan sebagainya. Syaitan berjaya menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian. Sedangkan ucapan lafaz sama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Semua sama. Yang kata orang Islam beriman dengan Allah, melafazkan dua kalimah syahadat. Tapi pada masa yang sama menimbulkan kebencian di antara satu sama lain. Mungkin sebab bukan geng dan sebagainya. Contoh, ni berlaku akhir zaman. Kita ni dulu kalau berkelahi lah, bukan nak sebut, kata sebut juga. Dulu kalau berkelahi dia motor sekali. Tapi hari ni dengan media maya ni hari-hari berkelahi. Hari-hari bergaduh. Bukan dia cari-cari bulayang, lucu terus bulayang. Muslimin muslimat rahimahumullah. Apa dalil dia? Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sesungguhnya syaitan itu memaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu, yakni daripada mengerjakan pekerjaan itu. Allah sebut jangan buatlah lepas ni.
Yang pertama, jangan buat benda-benda yang boleh menimbulkan permusuhan dan kebencian. Lepas ni jangan buat dah minum arak. Sebab dengan minum arak tu dia akan jadi mabuk. Dengan mabuk tu dia boleh berzina. Dengan berzina tu dia boleh merogol. Dengan merogol tu dia boleh membunuh. Jangan dah buat main judi lepas ni. Tikam ekor ke, tikam kepala ke, makan sup ekor tak apa. Sup ekor lah. Tapi musim panas ni jangan makan lah. Sebab ekor tu hangat dah. Saya ni favourite sup ekor. Itu sedap. Tapi jangan duk amal sangat musim law. Law ni hangat. Sibin muslimat rahimakumullah. Sebab tidak pernah dijanjikan kesenangan, tidak pernah dijanjikan kekayaan orang yang main judi, orang yang tikam ekor. Malah boleh berkelahi dengan laki bini, boleh bermusuh dengan pak mentua, mak mentua dan sebagainya. Rumah tangga jadi tak makmur, jadi tak damai, tak sejahtera bila suami itu suka berjudi. Ada kepentingan anak-anak yang perlu dilaksanakan, dia tak buat. Sebab dia taruh duit nak menjudi, nak tikam ekor. Tidak ada orang yang senang dengan berjudi. Tapi insya-Allah orang yang cari rezeki yang halal bersenang dengan memperbanyakkan sedekah. Kita terpedaya dengan tipu daya syaitan. Jangan bimbang. Hari ni memang hang tak kenal, cuba hang kena ikut tengok itu. Memanglah dia naik lari satu huruf dalam satu angka 2673. Hang terai tengok lepas ni dia naik 2674 tu. Hang jangan takut. Terai lagi dia naik 267 juga, tapi tak 3 lagi, dia naik 2675 pula. Pelan satu pula. Lama-lama habis duit gitu. Ni Allah sebut. Jangan apa benda yang kita rasa kalau aku tunggu boleh jadi bergaduh, kalau aku tunggu boleh jadi berkelahi, aku lari, aku tinggal dia. Biar apa kata aku lekeh lah. Kalau aku rasa aku berdebat dengan hang ni tak ada cari jalan untuk hang duk kata hang betul, hang duk menghukum hati hang juga, lalu tak apalah. Serah dekat Allah lah nak berbesar dia. Sebab apa? Jangan buat satu-satu benda yang boleh memutuskan silaturahim, menimbulkan permusuhan, kebencian di antara satu sama lain. Jangan minum arak. Saya tak minum arak tak. Saya minum ketum campur ubat batuk. Dia korang tu. Dia korang tu. Memanglah tak minum arak. Hang minum ketum campur ubat batuk. Dia pandai mereka. Tak tahu ada ke mana jadi aku tak biasa minum ni yang ketum. Cuma terkenal dulu. Sudah dah. Dia terkenal tapi dia tak campur apa. Dia rumah kemati. Betul Ustaz, ni serai ayam baui. Jusnya jus. Kita dengar jus ayam mahal jus. Riba tu. Jus macam apa yang baik mana ni? Ni jus bagus kan. Tak lena malam tu. Cik baik aku nikah lah. Tidak lah tahu. Muslimat rahimahumullah faham tak faham juga. Oh, dia berbaju yang ketum bagi kita baik dulu. Jadi tu kena. Lepas tu kenal dah. Mau jenis hijau tua tu tak dah. Sibin muslimat rahimahumullah. Kemudian Allah kata apa? Syaitan ni suka halang kita daripada ingat pada Allah. Kita ini contoh macam ni lah. Kadang-kadang ada orang terlupa kata dia kena semayang. Tak tahulah dia terlupa. Bukan dia babak lupa. Kadang-kadang kuliah maghrib malam ni pun dia terlupa. Malam ni kuliah maghrib bulanan ustaz buat tak? Lupa tenggorangan. Tak 2 tahun aku main. Lupa macam apa ni daripada 2021 dan 2024 lah. Hang ni memang terlupa kan, hang gajah babak lupa. Ni akhir zaman. Pasal malam ni tak payah habak setiap kali. Kuliah maghrib ni kena poster tembak dalam grup WhatsApp. Rupanya dah tak main. Lupa dulu. Lupa macam apa dulu. Pasal malam ni habak percaya. Saya habak dah. Percaya. Semalam. Pasal malam ada orang tak lalu kat malam tu ya. Assalamualaikum. Pengumuman. Pasal malam ni jangan lupa. Malam apa? Hari apa? Ini malam Selasa. Jangan lupa malam ni pasal malam. Ramai-ramai datang di Ulu Melaka. Pasal malam Ulu Melaka. Ini malam Selasa. Tak ada siapa banget. Sekali ya. Pasal malam Ulu Melaka tu ramai. Ini malam Selasa. Dia hadang teman-teman pun. Dia cari bawah 5 rupiah ya. Kan dia cari apa pun. Apa balik 3 biji. Ni hak tawaran yang lagi hebat dijanjikan Allah.
Duduk dalam majlis ilmu, taman-taman syurga. Kita habaq setiap kali ada kuliah habaq. Tapi duduk lupa situ lah. Bukan nak kerangga tu. Tak, kita duduk. Ni bukan ayat sebut, Allah sebut, aku baca je. Jadi apa nak marah aku pula? Apa suka marah aku? Allah kata, dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah. Siapa ni? Syaitan. Syaitan akan cari jalan halang kita daripada ingat Allah. Apa saja bentuk ingatan kita pada Allah, syaitan nak padam. Nak semayang pun dia padam, nak berzikir pun dia padam, nak menyaji kuliah maghrib pun dia padam. Simin muslimat rahimakumullah. Kita boleh dia bagi ingatan. Malam ni hampir maghrib lagi. Awak? Mana dia barang kata di Kenang kot malam. Ada apa lah di barang. Dia pergi. Kenang sesak orang ni. Sesak pun tak apa. Boleh. Surau semalam kahwin ni nak packing tentang malam boleh. Tak boleh. Duduk dalam surau ni tak bersesak pun. Tiap ada ekor, tiap suruh tutup. Mau ikut buka semua. Jadi air sekarang ni. Tu punya sejuk. Tak normal. Ni syaitan berjaya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan sembahyang syaitan berjaya. Hak tak sembahyang langsung, hak sembahyang tapi gagal, semua syaitan berjaya. Hak sembahyang langsung, syaitan berjaya. 50 waktu Nabi kalau dia dapat arahan daripada Allah, Nabi kata okey, I don't care. Tu Rasulullah naik bertemu dengan Allah. Allah kata Muhammad, hang abang dekat rumah 50 waktu. Nabi turun terus, tak ada kata apa lah. Punya taatnya dengan Allah Ta'ala ni, Nabi tak ada masalah. Turun terus bawah. Sebab Nabi memang boleh buat. 50 waktu kalau itu mai daripada Allah, Nabi kena buat. Dan Nabi memang boleh buat. Nabi nak kalau apa? Tapi Nabi jumpa Nabi Musa tanya, mana Muhammad? Aku mai bertemu dengan Allah. Pasal apa? Allah panggil tu. Setelah aku diuji dengan tahun duka cita, tahun yang penuh dengan kesedihan. Salah satunya, bini yang paling aku sayang, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bini yang kaya, tetapi kekayaan dia semua diberi kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Bini yang kaya, tapi bila wafat Sayyidatina Khadijah, hampir 90 lebih tampungan di kain kafan Sayyidatina Khadijah. Maka Allah panggil aku, dan Allah memerintahkan umat aku untuk semayang sekali semalam 50 waktu. Dan Musa kata, tak boleh. Mana mau umat hamfrah. Nabi Musa kata, tak ada dia kata begitu orang. Nabi Musa kata, makalah nama umat cerai. 50 waktu bungkui. Tok Bilal dalam umur 75. Tok Bilal tak sadang mati di mic dulu. Allah melorokah lama-lama. Allahu akbar. Allah awak mau. Ada letih dah semua orang ni. 50 waktu. Tok Bilal hak 5 waktu pun bukan Tok Bilal bang semua. Perak. Bukan masjid di Langkawi lah, masjid di Langkawi. Tok Bilal hak masuk Bilal masjid tu 5 waktu pun bukan dia Bilal semua, bukan dia bang semua. Orang lain yang bang banyak. Dia bang hari Jumaat. Saya bukan. Ni jawatan Bilal. Allah, sebab tu kita tak berapa mak jawatan kita seriak. Dia tak ada jawatan tak apa. Tapi kalau dia tak ada jawatan, siapa pakat tak amal, siapa nak ambil pula jawatan? Cuma kita kena ada aman. Kena ada tanggungjawab. Saya dulu zaman ustaz saya, Allahumma salli ala Muhammad. Dia jadi siap masjid, jadi siap. Lo siap masjid tak apa lah, tak ada lah teruk tengah sebab ada tukang kebun masjid. Dengan ada dalaman luaran kan. Dulu ustaz saya jadi siap masjid. Bila dia demam, dia suruh anak dia pergi. Suruh anak dia pergi masjid. Pergi cuci masjid, pergi cuci kolam masjid, pergi hantar jadah masjid. Allahu Akbar. Kalau anak dia tak pergi, dia suruh orang jiran dia pergi. Tidak pun dia suruh saya sendiri pergi. Waktu saya budak-budak. Bila saya pergi, dia dapat enam, dia bagi duit saya pergi. Hebat. Ustaz dulu. Allah. Hebat. Saya rasa. Dia tunggu Quran saya.
Dia ni jadi setiap masjid. Dia tak boleh pergi sebab dia demam, dia suruh anak dia pergi. Anak dia tak boleh pergi sebab anak dia ada kerja, dia suruh saya pergi. Saya pergi cuci kolam masjid pun semua, bila duit Elang dapat, dia bagi duit kat saya. Ni duit hang. Dia pun tak. Dia hang cuci kolam, aku tak pergi. Allah hebat. Ui, boleh tahu tu pada orang kita. Kita kalau boleh makan orang, siap makan, siap lipat dia pun balik, orang balik. Kita. Orang abang makan kenduri, bukan makan kenduri dan bungkus. Tak ada, orang kan abang tu. Tak sila saya habis, minta sila pergi rumah saya nak makan kenduri. Dah ada dia ambil bagi kita. Minta sila pergi rumah saya nak, bungkus aku balik. Ada. Dia minta kat kawan tu 6 aku balik. Kau tu ingat dia nak makan dekat remah ramai-ramai dengan adik-beradik dia. Rupanya dia tak makan. Dia lipat, dia buat balik, aku balik 6 biji. Depan mata aku tengok, 6 biji aku bilang. Yang aku duk beratak di belakang tak tentu boleh tak boleh. Aku usah dia sebab banyak. Bila aku usah rupanya dia buat naik musuh dengan lelaki dia belik dulu ya. Ni bukan makan di rumah kenduri. Bayang tengok rumah kenduri kalau buat 80 kilo pun balik tak cukup malu dia. Kesian kat tuan rumah. Hajat tak sampai. Orang yang betul-betul nak makan kenduri. Sama zaman lah kenduri. Orang baca apa rumah duk kala. Ini hemah tak cukup ni. Wah, orang ramai. Bukan masalah orang ramai. Masalah dia orang lambat balik. Kenduri zaman lah. Saya. Yang kita pergi makan kenduri tak boleh makan lagi. Sebab dia tunggu meja kosong, kerusi kosong. Sebab orang yang main makan lama tu pun dia tak boleh balik. Sebab apa tak boleh balik? Dia tanda dengan beg tangan dia ni. Ibu-ibu di belakang tu. Hampa buat kena hampa makan kenduri. Hampa tanda beg tangan hampa atas kerusi. Tak dia hampa pergi ambil laptop. Tak dia hampa pergi ambil. Kita tak boleh duduk. Ada beg tangan dia, kita tak boleh duduk. Dia tanda lah. Cerai dia. Oh, umat hang ni Nabi Muhammad kalau bak makan macam tu. Tapi kalau bak senayang 50 dia tak boleh. Hang kena piulang naik ke Allah minta baju korang. Nak dipendekkan kereta sampai tinggal 5 waktu. Nabi Musa tanya Muhammad, tinggal berapa ni? Tinggal 5 waktu. Tapi pahala dia sama macam 50 waktu. Nabi Musa kata tak ada pergi 5 waktu pun cerai. Cerai tak cerai aku malu lah. Muka aku ni lebih kurang gobel kemarin hari lah. Dia ulang naik. Boleh tak boleh mampu ikut rekod. Tapi syaitan berjaya. Dalam 5 waktu, tawaran dia macam 50 waktu. Namun syaitan berjaya. Ada orang di Taman Langkawi, 1 waktu pun dia tak nak buat. Bayar. Mana syaitan berjaya? Ni. Tak pernah berzikir, tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tak pernah dengar nasihat, tak pernah baca Quran, tak pernah selawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang paling penting, tak pernah sembahyang. Allahu akbar. Matlamat hidup kita atas muka dunia bukan matlamat hidup untuk dunia. Tetapi matlamat hidup kita atas muka dunia untuk kita bertemu dengan Allah dengan kasih sayang Allah. Bukan bertemu dengan Allah atas dasar kemurkaan Allah. Di atas apa yang kita buat waktu kita hidup atas muka dunia. Ibn muslimat rahimakumullah. Oh, bab semayang dia jadi lama. Dia gerak. Bila sebut bab semayang dia jadi lama. Dia jadi gerak. Sebab ramai hari ni orang yang tak semayang. Orang yang memang tak semayang walaupun dia tahu kena semayang. Orang yang semayang macam kita ni pun tak tentu lagi berjaya ke gagal. Sebab kadang-kadang kita ni orang panggil apa dia? Tidak menyempurnakan solat. Kita hanya solat tapi sembahyang yang tak sempurna. Nak dibandingkan dengan orang yang memang tak pernah sembahyang langsung. Macam mana agak tu? Allahu Akbar. Ibn muslimat rahimakumullah. Yang ke-13. Syaitan senang mengajak berbuat keji seperti minum khamar, berjudi, korban untuk berhala. Berapa hal ni tak tahu lah, bakil ke apa, Wallahualam. Bahasa Indon ada. Tapi tak apa lah. Kira benda-benda maksiat ni kita jangan buat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bertenung nasib kau jangan buat. Berjudi, korban untuk berhala, bertenung nasib, minum arak, jangan buat benda ni. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
Sesungguhnya meminum khamar, arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ada perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan di dunia dan juga di hari akhirat. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah pesan, Allah amat kat kita. Ni panduan hidup atas muka dunia bila kita beriman dengan Allah. Benda yang nafsu suka, benda yang nafsu seronok, benda yang mudah kita buat tapi kita nak jadi kaya, benda yang mudah kita buat tapi kita nak kita jadi senang. Tapi benda tu benda yang penuh dengan tipu daya syaitan. Kita tidak akan untung, malah kita akan dapat kerugian di dunia yang lagi parah bila kita rugi ketika mana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nak abang apa? Nak abang benda apa pun, tak kira dah minum arak ke, tak kira dah berjudi ke, tak kira dah bertemu nasib ke. Orang dulu-dulu kan tak tahu betul ke tak, wallahu alam bisawab. Kadang-kadang mereka tengok, oi tak boleh buat kenduri ni hari ni tak elok ni kan. Oh tak boleh ni buat hampa nikah berdua, tak boleh ni. Tak jodoh, tak ada hampa ni. Ui bercinta orang ni, bercinta dah. Tiba-tiba tu jumpa kawan tu, kawan tu amat hampa tak boleh nikah, jodoh tak ada. Mampu, macam mana nak buat? Kadang-kadang tak tahu lah betul ke tak. Tak kira lah benda apa pun, tapi kalau benda maksiat, benda yang Allah keji, benda jangan buat. Sebab ni semua benda hasutan dan tipu daya syaitan. Tak kira lah minum arak ke, tak kira lah berjudi ke, tak kira lah bertemu nasib ke, tak kira lah macam orang dulu ni. Allahumma salli ala Muhammad, semangat pagi ke apa ke. Dulu ada pergi jamu tepi pantai dan sebagainya. Tak bagi pantai tu makan orang, maka pergi jamu tiap-tiap tahun di pantai tu. Jangan ada benda-benda macam ni. Contoh mandi apa? Mandi papak. Jangan bagi ada dah. Contoh langgang perut umur 7 bulan, tak langgang gambar nyok. Jangan bagi ada dah benda ni. Bila 7 bulan ni minta doa selamat, buat yasin, buat tahlil, bagi orang makan sedap-sedap. Ya. Kalau bihun jangan panggil aku. Kalau udang ada panggil aku, tak apa. Tak ada. Oh, doa tu mustajab. Sebab kita doa betul. Jadi kalau doa biru ni, dia tak apa nak betul doa. Dah biru lah, kita tak nak tahu. Allah kan. Dia lemah. Sama biru sebelah bukan ada hujan macam togen di sepak. Sampai bini kata tak payah teka abang cek tahu dah abang makan apa ni. Tahu nak abang tak abang. Biru. Betul pula. Tahu nak tu celah gigi sogek. Yang tu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Jangan buat dah lepas ni. Tapi yang paling keji sekali tinggal sembahyang. Itu masalah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ke-14, syaitan berusaha menyesatkan manusia. Hak ni makramatlah dia. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka, yakni dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Terbaik hampa. Hampa ni kalau berzina memang hampa karut lah. Hampa ni kalau minum arak memang hampa karut lah. Hampa kalau hidup tikam ekor memang hampa karut lah. Hampa kalau hampa ada adik-beradik tu hampa kena bersatu padu, bersatu hati. Tapi hampa pecah belah, hampa memang mengarut lah. Tapi tak apa mengarut ni. Aku nak bagi hampa ni lagi mengarut daripada tu. Apa dia? Tinggal semayang. Lagi mengarut. Tinggal semayang, hampa tak apa nak mengarut. Syaitan kata, aku nak bagi hampa mengarut lagi daripada tu. Tolak terus agama. Tolak terus Quran. Tolak terus hadis Nabi Rasulullah SAW. Mengaku keluar terus daripada agama Islam. Orang yang bukan Islam cari jalan agama mana hak betul ni. Selidik, cari Quran, cari makna, cari hadis Nabi, cari makna, tengok kitab Bible, tengok semua lagi kitab-kitab agama lagi. Ui, apa punca ni? Tanya orang-orang alim dalam agama masing-masing. Ui, Allah Ta'ala dengan hidayah, Allah bagi mimpi ke apa. Islamlah agama yang betul dalam hidup. Tiba-tiba orang bukan Islam, pada Islam, lepas tu menterjemah Islam dalam hidup mereka. Ramai kawan-kawan saya bukan Islam.
Yang mereka ni bila masuk Islam, jadi Islam dulu. Kita Islam sejak beranak tu Islam tak. Kalimah nombor 1 kita dengar lepas beranak tu, pak kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Mai terdik sikit jadi balok. Mai terdik sikit jadi lodak. Kita Allahu Akbar. Bawa sebab syaitan kata, aku bukan nak susah hangpa dengan hangpa berzina ya. Aku bukan nak susah hangpa dengan hangpa berjudi. Aku bukan nak susah hangpa dengan hangpa minum arak ya. Tak ada, kalau kita reti, kat mana pun hangpa masuk syurga juga. Aku ni kalau boleh susah hangpa sampai hangpa tak mengaku Allah tu Tuhan. Waktu kemar. Sebab tu bila kita nak mati, syaitan ni ajak kita mengaku yang Tuhan tu dia. Bukan Allah. Hang nak ambil ayat ni, hang kata hang haus sebab nak mati, aku boleh bagi ayat ni. Dengan syarat hang mengaku kata aku ni Tuhan hang mengaku kata apa yang Nabi Muhammad bawa tu semua akan betul. Hang mengaku tu bagi ayat ni. Sedangkan ayat banyak ni tidak mampu menghilangkan dahaga kita saat nak mati. Tapi sebab tertipu dengan tipu daya syaitan, iman kita tak kuat, ayat banyak ni pun kita terpedaya. Inilah kejayaan yang paling best yang syaitan dapat. Inilah kejayaan yang paling, orang panggil apa dia? Kejayaan yang paling full-stop yang syaitan dapat. Bila? Bila dia ajak orang Islam tu keluar daripada agama Islam. Bila dia ajak orang Islam tu tak beriman dengan Allah. Bila dia ajak orang Islam tu tolak Quran, tolak Nabi Rasulullah SAW. Waktu ni dia kata dia berjaya. Awak, yang duduk dalam rapat dengan aku sampai bila-bila. Allah Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tak tahu nak kata. Faham tak faham sudah. Kan? Up to you, I don't care. Masjid. Dia tiga depa, orang raya depa. Kan? Syaitan membuat keraguan dan membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala muka surat 72. Bunyi dah. Lepas pakai bunyi jam bunyi. Alhamdulillah. Lama ke tu jam tu. Dia ni kena bagi lama. Dia sebab tak mampu. Dia bagi lama. Ibn Muslimat rahimahullah. Allah SWT. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan, yakni bisikan syaitan yang biasa sembunyi, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, waktu kadang-kadang kita bila nak sembahyang, kita baca surah ni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebab waktu sembahyang itu dah tanda-tanda goda kita akan menghanyutkan kita. Walaupun anggota zahir kita sembahyang, tapi hati kita tetap tak tunduk dengan Allah waktu kita sembahyang. Orang tengok kita rukuk, orang tengok kita sujud. Kalau orang tanya anak kita, anak kita, abang sembahyang, sebab Tuhan kata abang sembahyang, sebab dia rukuk, dia sujud. Tetapi siapa tahu dalam hati abang dia tak pernah sembahyang. Awak dalam hati dia, dalam pemikiran dia yang ada ni keduniaan. Apatah lagi dalam hati dia bersembang tentang mungkar, maksiat. Wa'iyatubillah. Nak dibandingkan dengan orang tak sembahyang, kadang-kadang bimbang hak sembahyang pun ada kegagalan. Cuma waktu lagi kita kena minta ampun banyak-banyak lepas sembahyang. Ya Allah, ampun dosa kita. Biarkanlah manusia biasa. Kadang-kadang sembahyang dia ingat merata. Saya kata ada siapa-siapa sembahyang tak ingat apa. Ada? Saya aku amat warat. Dan dia pi tu yang dengan mata tarik balik ya. Lepas tak kat. Lepas pergi berdampak. Siap makan pulut dengan yang goreng tu. Allahu Akbar. Sibin muslimat rahimahumullah. Jadi bahaya. Itulah antara lain secara ringkas firman-firman Allah dan Al-Quran yang mengemukakan tentang pekerjaan iblis dan syaitan. Adapun di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi masih banyak pula keterangannya secara luas dan panjang lebar perihal pekerjaan iblis dan syaitan itu. Namun
Setelah kita tahu betapa jeleknya sifat dan tabiat serta pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh iblis dan syaitan, yang lebih penting bagi kita adalah agar kita benar-benar berwaspada dan siap siaga terhadap serangan dan permusuhan iblis dan syaitan yang membahayakan itu. Kita kena jaga. Maknanya adab banyak lagi dalam Quran, nak adab banyak lagi dalam hadis Nabi Rasulullah SAW. Tapi intipati yang kita nak pegang malam ni apa saja benda maksiat, apa saja benda mungkar, apa saja benda yang kita buat, benda tu dapat pujian daripada manusia. Orang tengok, orang tak suka. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah bagi panduan hidup pada kita Quran. Allah hantar pula pada kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk memberi panduan hidup yang selamat, yang bahagia dunia, yang bahagia akhirat. Tapi kita tak ikut panduan tersebut, kita lebih tertipu dengan tipu daya syaitan. Akhirnya kita mati dalam keadaan kita memang ikut langkah-langkah syaitan, maka binasalah kita di hari akhirat. Jadi dia kata apa? Hadap banyak kat hampa pun tak guna. Kitab ni kata, lah hampa nak kena pegang lah. Mula daripada hampa dengar malam ni, kitab ni kata. Bukan aku kata, kitab ni kata. Mula dengar daripada malam ni, kena siap siaga lah. Apa benda yang kita rasa kalau aku buat, jauh aku daripada Allah. Maknanya benda yang syaitan suruh. Kalau kau rasa hari ini kalau aku buat sesuatu benda tu menjadikan aku jauh daripada Allah, aku tak mau buat. Sebab benda ni menunjukkan aku dah terpedaya dan syaitan berjaya menghasilkan. Kalau selama ni kau rasa semayang tu tak ada masalah. Tapi hari ni kau kena rasa semayang tu kena buat. Kalau kau tak semayang tu yang masalah. Sebab aku dah terpedaya, aku dah berjaya untuk syaitan ajak aku bersama-sama dengan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara jalan, benda yang orang suka kita buat, dan benda tu benda kebaikan Allah suka. Jangan buat benda yang orang tengok, orang jadi benci kat kita. Allah lagi benci pada kita. Tapi benda yang orang benci, benda yang Allah benci, syaitan tu suka. Dia kata begitu ya. Tak payah beradab banyak-banyak. Tak payah terang panjang-panjang. Yang paling penting, ingat satu benda. Ambil matlamat, ambil dia punya motivasi malam ni. Apa saja benda kalau aku buat, orang suka. Allah lagi suka. Dan benda apa yang kalau aku buat, orang jadi benci dekat aku, orang jadi meluat kat aku, orang jauh daripada aku, maka kalau aku buat juga benda tu, Allah lagi jauh daripada aku. Dan syaitan suka benda tu. Muslimin muslimat rahimahumullah. Bukan payah. 850 lah. Lagi sama ni. Tengok. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tu dia kata begitu. Tengok. Yang lebih penting bagi kita adalah agar kita benar-benar waspada dan siap siaga terhadap serangan dan permusuhan syaitan yang membahayakan itu. Sebab iblis dan syaitan itu tidak tanggung-tanggung dalam berusaha merayu, membujuk, menipu, menggoda, membudui, menggelincirkan dan menyesatkan manusia. Dia bukan ada sikap, dia bukan ada sifat kecewa. Iblis, dia tak ada sifat kecewa. Dia tak pernah kecewa kalau dia gagal. Dia tak akan kecewa lagi kita tak mati. Saat mati tu pun dia kata, syaitan yang mana dah ada dekat dia, apa duduk dekat dia. Aku panggil lagi syaitan baru untuk main supaya dia ni sesat saat dia mati. Syaitan dia tak akan kecewa. Dia tak akan kecewa. Dia tak akan kecewa dengan kegagalan. Sebab tu kalau kita nak semayang, dia kata, okey, mana nak semayang? Okey. Sorry. Tapi atas dalam semayang dia pun cakap lagi, kacang lagi. Tu yang kadang-kadang Cik Imam rokok, kita tak rokok pun tu. Dia mesti mana kita tahu. Cik Imam rokok apa? Nak dia rokok apa? Sebab dia mandi. Syaitan kan kata dia aku tak lesti dah. Pasal nak semayang sangat lah hang ni. Kuat mak kata tak payah semayang. Ada masalah apa kalau tak semayang? Boleh makan lagi tu juga. Ada orang tak semayang, Allah tak lagi makan. Lagi dahsyat orang tak semayang tu makan. Apa nak kalau? Yang nak semayang tu yang dia apa?
Orang tak sembahyang tu lagi kaya. Orang yang sembahyang, yang kaya, yang sembahyang. Anak kalau orang tak sembahyang tu lagi sihat daripada orang yang sembahyang. Anak kalau tak ada sembahyang. Tapi dah nak sembahyang sangat pergi saya. Dalam sembahyang tak pergi kau kacau lagi. Dia negara begitu. Muslimat rahimahkumullah. Allahu Akbar. Itulah kami terawih nak main ni, jangan lambat nak ke imam. Apa dia lambat, Iblis kata. Alah. Iblis, dia suara dia. Dia bisik. Dia bisikkan bunyi dulu. Alah. Aku kata dah. Surah lambat. Surahnya tu lagi cepat. Jauh. Waktu tu lagi jauh. Kalau jauh, jangan pergi langsung. Malam-malam datang langsung. Setan dia kata, dia bisik dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Tu nak buat apa tu? Nak baca Quran bulan puasa. Tak payah. Cinta lagi baru. Cinta. Mana kata tu? Dia lagi baru. Muslimat rahimahkumullah. Dan yang paling penting lagi agar kita jangan sampai meniru dan melakukan seperti apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh iblis dan syaitan itu, agar kita dapat selamat dan sejahtera. Sebab tidak kurang adanya manusia-manusia yang paginya beriman tapi petang harinya sudah menjadi kafir, atau petang harinya menjadi orang yang beriman tapi pagi harinya telah menjadi kafir. Dahulu beragama Islam, tetapi sekarang agama sudah ditinggalkan dan ditukar dengan harta dunia. Akhirnya ia mati dalam keadaan tidak beriman. Hal itu semua adalah akibat godaan dan rayuan syaitan yang membawa ke jurang kerosakan, kecelakaan dan kebinasaan yang total, yang full, yang perfect. Hang memang dah sempurna. Di segi kehancuran, hang memang paling. Di segi kebinasaannya memang dah padu dah. Binasaan ni bukan setakat di dunia, di akhirat itu. Hang jangan bimbang dah. Sebab apa? Sebab hang ni Allah SWT manusia ni yang sebut macam kita ni, ya Allah, tak boleh nak jaga, tak boleh nak kawal iman. Saat-saat bertambah, saat-saat berkurang iman ni tidak. Tapi jangan sampai dicabut turut iman. Sebab tu kita kena ada istighfar, taubat banyak-banyak pada Allah. Sebab kita ni kadang-kadang kalau sebut malaikat, iman dia duk maintain macam tu. Tu malaikat. Kalau sebut Nabi, iman dia makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Kalau sebut kita manusia biasa ni, iman kita ni macam ayat pasang turun, Sak iman korang, sak iman ni. Duduk di kedai kopi, saya sedang dengan politik ni kalah menang beri dia. Lagi ada, tak jelas rumah saya, mana duduk di kedai kopi ni. Tak jelas rumah saya, saya buat tadi makan berat rakyat, boleh tak? Kemak lah, berat rakyat. Tak ada tu, memang nak tahu korang. Pergi di kedai kopi tu, memang nak tahu korang. Panggil-panggil buat tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ada buat. Saya tak apa. Ya. Ini muslimat rahimahkumullah. Dengan harta kita rosok. Dengan pangkat kita rosok. Bila Allah bagi sekali kita dapat jadi orang kaya, jadi orang hebat, kita rasa kena jadi lagi kaya daripada ni. Kena jadi lagi kaya daripada ni. Sampai kaya tu menjadikan kita kedekut. Sampai kaya tu menjadikan kita bakhil. Kaya. Mak bila kita kaya, kita kena kongsi harta dengan orang yang susah. Tapi tak, aku cari ikut teruk, hampa nak kongsi. No. Dia kata, aku punya. Ini aku punya. Bukan anak abang yang punya. Ini muslimat rahimahkumullah. Masalah iblis dah sampai. Orang yang ikut jejak langkah syaitan, maka syaitan bawa dia ke jurang kerosakan. Syaitan akan bawa dia ke jurang kecelakaan. Syaitan akan bawa dia ke jurang kehancuran, kebinasaan yang mutamah, yang kustok, yang dinasaru sampai bila-bila tak akan rasa aman, tak akan rasa gaman ketika mana dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Allah damai dunia. Awak tak yakin ni? Orang buat kalau nak pergi surau tengok kuliah maghrib, tengok duduk di rumah relax. Nak fikir awak.
sama makan kucing, sama pepok kacang. Wali nak kena pergi dengan aku lah. Pukul 9 harap tak berhenti dia sama. Dengar macam tak berhenti dia sama. Punya kemah dia macam kita. Dengar macam tak berhenti. Nak kan ingat macam dia orang tak berhenti. Kadang muka dia buat pergi sana. Cuba tengok lagu ni. Duduk di rumah. Kuat lonceng boleh. Kuat kupu-kupu boleh. Syaitan. Dia buat itu dah kita. Syaitan. Tak pergi juga. Dia ya. Dia tak fikir malaikat Israel ke ziarah dia hari-hari. Malaikat Israel hari-hari ziarah. Sehari 70 kali ziarah. Mado. Tak semayang lagi dia ni tu. Nama tak naik tu. Malaikat naik pula. Oi, dengar macam ada kuliah makrif di surah Tamalan tu. Dia tak pergi tu. Tapi tu nak cabut nyawa tak nak. Kalau nyawa nak dicabut dalam belakang ni. Malaikat kata. Bukan aku kata. Dia berkata aku kata orang. Malaikat kata ni. Malaikat kata, dia tu tak pergi kuliah makrif. Duduk seronok tengok TV di rumah. Tapi tu lah nyawa dia tak pergi cabut. Nama tak naik. Nama naik. Senang aku nak ketak dah ya. Nama tak naik. Muslimat rahimahkumullah. Allahu Akbar. Bukan bersedar benar. Marilah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan iman dan Islam. Itu dia masalah Islam. Itu masalah Islam. Syurga, neraka itu mahkamah Rabbul Jalil. Keputusan Allah punya. Tetapi kerja buat kita kat muka dunia ialah untuk jadi orang Islam yang beriman. Kerja kita kat muka dunia untuk jadi orang yang beramal soleh. Kerja kita kat muka dunia untuk jadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Kerja kita di atas muka dunia untuk penuhi ruang hidup kita dengan ketaatan, bukan dengan kemungkaran. Betul tak? Betul tak? Saja kita tengok pihak ke kampung Lino, pekerjaan. Ibu-ibu di belakang Lino apa? Ramai ibu-ibu orang Lino, bagus. Laki kata, tak apa anak lah, tinggal je dah. Aku tak pergi, tak apa, pergi kawan. Terus dah. Kalau sudah ajak orang ni, lagi aku tanya, tak aku ni. Kadang-kadang dia suami hantar bini main lagi, dia kata, tak apa nak lah, dah tarik orang lah, tak apa, aku bodoh lah. Dia ajak aku lah ni. Nak gaya orang. Macam kan. Lepas tu bila bini dia ajak dia marah. Angkat dia ajak aku lah nak, aku makan garam tu dah. Abang duk kau makan garam tu lah dah waktunya tak turun. Jangan makan garam banyak. Duk makan garam tu lah dah waktunya tak turun. Sama-sama garam. Tengoklah darah tinggi bang berapa? Kak 200. Sat ni. Dengan muslimat rahimakumullah. Lihat. Malam ni kita berhenti dulu. InsyaAllah pada bulan depan. Kalau dan. Sebab bulan depan 13 hari bulan Ramadan. Tapi kalau tak dan lepas raya. Dan ni ada dua. Yang pertama dan. Sebab ada lagi masa. Lepas puasa raya. Lepas raya tu boleh buat kuliah semula. Dan yang kedua, mata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu dah hang sembang ni berapa tahun pun. Kita sembang kat yang saya duk cadang Ustaz dalam 2028 juga lah saya duk cadang 2028. Lambat ya 2028. Saya cadang 2028 ni saya cadang Ustaz. Ui bukan main 2028 cadang. 2028 juga saya cakap nak tukar harta Allah. Dia pakai piluan. Bukan mereka 2028, 2024 belum tentu nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada bulan depan kita akan baca tajuk baru, panggilan kepada mayat. Apa dia pula panggilan kepada mayat? Ini sono. Apa contoh dia? Bila kita mati, apakah kamu meninggalkan dunia ataukah dunia meninggalkan kamu? Waktu kita kena jawab soalan. Sepertinya hawa, sepertinya tinggal bini.
Pesan kat sini nak kalau aku mati yang jangan duk nikah dia. Boleh? Nak kena nak janji. Nak takkan kahwin dah dengan siapa-siapa. Agaklah suami sejati nak. Sampai hari nak mati. Sebab tak nak, sebab tak. Mari sebab tak mari. Nak ni jalan kahwin. Nak tangku membawa mati ya. Jadi kalau nak dia dah, nak agak kat wali masuk senyap. Nak dia berkata dia. Sama tanya wali kalau nak mati dia dekat. Wali tak nak banyak wali ni. Hidup tu mati tu biasa Allah Ta'ala sayang kat anak tu biasa. Dia dah kayau. Aku sayang kat anak. Tak apalah abang sayang dia. Ni wali. Ada janda ujung kampung tu duk kenal nama orang. Janda. Janda yang mata kira. Saya orang janda dia tak saya. Macam aku pun. Kalau saya yang tak ibu-ibu yang saya nak kat lagi apa. Mengawal kuat. Muslimin muslimat rahimakumullah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang terkasar bahasa datang daripada kelemahan diri saya sendiri sehingga banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau bimbinglah kepada kami jalan yang Engkau redha, jadikan kami di kalangan hamba-hamba yang bertakwa kepadamu dengan sebenar-benar takwa. Ya Allah, kajilah kami terus barang budaya syaitan dan iblis yang boleh merosakkan hubungan kami denganmu, yang boleh merosakkan hubungan kami dengan kekasihmu Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jam'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.